أول مرة وقعت عليه عيوني تاليا. الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا إن تتقوا الله يجعل لكم فرقانا ويكفر عنكم سيئاتكم ويغفر لكم والله ذو الفضل العظيم. Muslimin muslimat dan muslimin sekalian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, sekali lagi di hari ini saya dapat bersama-sama muslimin muslimat sekalian sedang betul di rumah dalam ruangan Qur'ani Jannati, Qur'anku syurgaku, dalam siri seruan Rahman kepada hamba yang beriman, seruan Allah Ar-Rahman kepada hamba yang beriman. Alhamdulillah. Jadi ayat-ayat yang dimulai dengan ya ayyuhallazina amanu, maka kita akan pergi seayat demi seayat, sayat demi seayat. Muslimin muslimat sekalian, oleh kerana kita menjadi hamba Allah SWT yang beriman, yang bertakwa kepada Allah SWT, maka Allah SWT sebagai Al-Khaliq, pencipta kita, kita sebagai makhluk yang dicipta oleh Allah SWT ke alam dunia ini, dan ada masanya kita akan tinggal dunia ni dan tinggal apa-apa yang Allah Ta'ala kurniakan kepada kita, tak kecuali anak adik-beradik, harta benda, pangkat kebesaran, kenamaan, kesemuanya. Semua tu kita tidak bawa bersama dengan kita ke dalam kubur nanti. Hanya bersama dengan kita amal ibadat kita saja yang kita beramal sejak daripada kita akil balik hingga kepada kita ambuh nafas yang terakhir. Muslimin muslimat sekalian, dengan itu kita mestilah mendengar dan beramal dan mengikut perintah Allah, juga perintah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tak kecuali lah perintah tu perintah yang berupa suruh kita buat, atau perintah yang present suruh ataupun lari kita supaya kita menjauhkan daripada satu-satu perbuatan yang mana perbuatan itu bercanggah atau masuk dalam larangan Allah Subhanahu wa taala. Yang mana ayat di kemarin berkenaan dengan tafsir kita khianat Allah, khianat Rasul, maknanya suruh kita patuh pada suruh Allah Ta'ala, dan juga suruh kita patuh pasal kata tinggal larangan Allah Ta'ala, dan juga kita beramal dengan sunnah Rasulullah SAW. Dalam arti kata kita tidak mengkhianati Allah dan mengkhianati Rasul, juga kita tidak mengkhianati diri kita sendiri. Maka muslimin muslimat sekalian, di pagi ni surah Anfal lagi ayat yang ke-29. Bolehlah ibu bapa di rumah buka Al-Quran, ayat
29 surah Al-Anfal, yang mana Allah SWT Allah SWT firman dan berkenaan dengan panggil orang beriman, dan kita mengaku kita salah seorang hamba yang beriman pada Allah SWT, hamba yang akan mentaati, hamba yang akan beramal, dan insya-Allah kita akan mendapat kejayaan di dunia, lebih-lebih lagi di hari akhirat nanti. Muslimin muslimat sekalian, ayat yang ke-29 surah Al-Anfal ini, ya ayyuhallazina amanu, wahai orang-orang yang beriman, wahai orang-orang yang beriman, supalah sejak pada ayat yang pertama, ayat yang berbentuk ya ayyuhallazina amanu, maka dia ini yang ke-40 lebih dah sesuai Allah Subhanahu wa taala yang berbentuk ya ayyuhallazina amanu, wahai orang-orang yang beriman. Walaupun hamba Allah, makhluk Allah yang berbentuk manusia ni semua bukan beriman sekali, ramai lagi orang yang tidak beriman, ramai lagi masih orang itu ingkar dan kufur dengan Allah Ta'ala, juga ramainya lagi manusia-manusia yang syirik dengan Allah SWT. Tetapi Allah SWT pilih hanya orang beriman saja, termasuk dalam surah yang berbunyi ya ayyuhallazina amanu. Muslimin muslimat sekalian, apabila ayat surah Allah ya ayyuhallazina amanu adalah Allah nak suruh, Allah nak larang, ataupun Allah nak beritahu tentang hukum-hukum, maka seterusnya saya serah kepada Ustaz Anis dan teruskan dan sebagainya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Seperti mana yang Ustaz Ahmad telah muqaddimah, iaitu panggilan Allah Subhanahu wa taala kepada kita hamba yang beriman. Ini satu panggilan yang mulia, panggilan yang kita rasa bangga dan dapat kehormatan lebih pada panggilan manusia yang walaupun sepakat mana sekalipun, walaupun dia tu tamneng ke apa sekalipun, tak sama dengan panggilan Allah Subhanahu wa taala kepada kita sebagai hamba-Nya dengan ya ayyuhallazina amanu. Jadi pada ayat yang ke-29 daripada surah Anfal, Allah Ta'ala panggil pula kita, wahai muslimin muslimat yang dikasihi sekalian, panggil nak royak kepada kita cara mendapat keampunan, cara untuk nak mendapatkan kifarat dari Allah Subhanahu wa taala daripada dosa-dosa. Allah Ta'ala panggil, wahai orang yang beriman, ya ayyuhallazina amanu in tattaqullaha yaj'al lakum furqana. Jikalau kamu bertakwa kepada Allah, tentu sekali nescaya Allah Ta'ala akan jadikan kepada kamu furqana, benda yang membezakan antara kebenaran dan kebatilan. Kalau kamu nak dapatkan satu benda, satu neraca untuk nak membezakan yang mana benar dan yang mana yang batil, maka syarat yang pertama, wahai hamba Allah, iaitu kamu bertakwa kepada aku. Takwa kepada Allah, wahai muslimin muslimat. Seperti mana kita dengar semua tu khatib dah pesan tiap-tiap kali Jumaat, satu rukun khutbah, satu daripada rukun khutbah kena wasiat dengan takwa. Faya ayyuhal muslimun usikum wa iyaya bitaqwallah. Antara isi
yang dilafaz, yang diucap oleh khatib tiap-tiap minggu di hari Jumaat. Takwa kepada Allah iaitu kita tunaikan perintahnya dan kita jauhkan larangannya. Ada juga yang memberi makna kata kita jadi antara kita dengan azab Allah itu dinding. Ada juga yang ada ulama kata kamu takut daripada azab Allah Ta'ala seperti mana kamu takut mengingat masa mu jalan di tengah-tengah jalan yang penuh dengan duri, dengan kaca, kamu jalan dengan beringat. Maka itu dalil dan juga cara yang dikatakan takwa pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Betulnya takwa ni, mana tempat dia wahai muslimin muslimat? Takwa ni di hati. At-taqwa ha huna. At-taqwa ha huna. At-taqwa ha huna. 3 kali Nabi ulang. Nabi royak dalam hadis ni kata, sesungguhnya Tuhan tak tengok kepada body luar kamu, tidak tengok kepada bentuk jasad kamu, tetapi Allah Ta'ala tengok kepada hati kamu yang Tuhan nilai sini wahai muslimin muslimat. Lepas tu Nabi tunjuk dada dia, takwa di sini, takwa di sini, takwa di sini. Anggota luar, pakaian yang comel, pakaian yang hebat, pakaian yang kaya, kereta yang gua mahal, rumah yang siapa 4-5 juta, itu bukan daripada nilaian, daripada tempat yang Tuhan nilai wahai muslimin muslimat. Kalau Tuhan nilai dengan harta kekayaan bila tidak ada harga di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala, sebab dia tu hamba lagi, kulit hitam lagi, orang miskin lagi. Tetapi Tuhan tak tengok kepada bila di rupa luar dia hitam dia, di miskin dia, di dia tu orang hamba, tapi Tuhan tengok kepada hati Bilal, bersihnya hati Bilal, lalu tu dijadikan dia daripada ahli syurga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebab itulah wahai muslimin muslimat, bukanlah mudah nak capaikan kalimah muttaqin ataupun taqwa, bukan mudah. Sebab tu Allah Ta'ala pesan pada ayat ini dan janji bila ada syarat yang takwa ini akan dapat 2-3 perkara yang akan dia cerita selepas pada ini wahai muslimin muslimat. Assalamualaikum. Alhamdulillah sekalian, ayat ini Allah SWT lepas pada Allah Ta'ala seru dan panggil ya ayyuhallazina amanu in tattaqullah, jika kamu takwa kepada Allah. Buat sebagai pengukur seseorang manusia dengan takwa, sebagaimana Ustaz Answir. In tattaqullah, jika kamu takwa. Apabila ada takwa satu, apabila ada takwa sebutir, akan marinya berikutnya perkara-perkara comel, perkara molek. Seperti mana dalam surah At-Talaq, wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja. Sini furqana, ayat lain makhraja. Dia bertakwa kepada Allah Ta'ala, Allah Ta'ala akan bagi, akan beri kepada dia makhraja, jalan keluar. Juga kelimah sini, kelimah furqana, di antara Ibnu Katsir dan lain-lain ulama tafsir lagi mengatakan furqana iaitu makna makhraja, walaupun ada 2-3 makna lagi. Mana apabila jika kamu bertakwa kepada Allah SWT, nasihat Allah jadikan bagi kamu jalan keluar tang oh. Pun yang kering ta Allah Ta'ala nenon Allah hai tang oh kat kamu. Jalan keluar bagi. Maka dengan syaratnya tattaqu, jika kamu bertakwa kepada Allah. Tuhan menjadikan kamu jalan keluar. Tuhan menjadikan kamu furqana sebagai faslan, nak membeza di antara bainal haq wal batil, yang mana betul, yang mana palsu, yang mana sunnah, yang mana salah. Bila tattaqullah, jika kamu bertakwa kepada Allah SWT, maka syarat nak boleh yang dapat mengampuni dosa, menghapus daripada kesalahan kesilapan, mestilah ada tattaqullah. Sebab kalau tidak ada takwa kepada Allah Ta'ala, tak ada arti nak apa nama nak mengampunkan dosa dia. Orang tak beriman kepada Allah sebab dia tak bertakwa. Orang tidak beriman, orang ingkar pada Allah, ingkar pada Rasul semua,
Jadi tidak ada takwa. Bila tidak ada takwa, tidak akan dapatlah nak mengampuni dosa dan sebagainya. Juga dalam ayat Al-Baqarah mula-mula lagi, Alif Lam Mim zalikal kitabu la raiba fihi hudan lil muttaqin. Juga al-muttaqin. Quran ini menjadi petunjuk kepada orang bertakwa. Maka tingginya siapa dapat hidayah daripada Al-Quran, menjadi hidayah bagi dia, petunjuk bagi dia, maka orang itu akan menjadi orang muttaqin yang mendapat petunjuk daripada Allah SWT. Alhamdulillah. Nah, tengok sebagaimana Ustaz Anis ayat tadi, takwa satu menjadi satu rukun dalam khutbah. Nah, khatib mana berkhutbah tidak ada, tidak isai, tidak suruh. Nah, para Jumaat pada hari itu, sidang Jumaat pada hari itu dengan tidak wayak ittaqullah. Nah, so bertakwa kepada Allah, maka khutbah itu tak cukup syarat bagi tidak sah. Itu besarnya masalah takwa kepada Allah Ta'ala. Maka di sini in tattaqullah, jika kamu bertakwa kepada Allah, yaj'al, kalau kecap bahasa nahwu juga, yaj'al ni dia kena jazai kerana ia jawab apa ni hak syarat, fi'il syarat tadi tu. Yaj'al lakum, nasihat Allah Ta'ala jadikan bagi kamu furqana, jalan keluar, pembeza di antara salah dan betul, jalan keluar untuk kamu keluar pada jalan yang lebih baik, lebih betul lagi. Ustaz. Jadi sebagai sambungan Ustaz Ahmad kita, kalimah takwa, wahai muslimin yang dikasihi sekalian, seperti mana kita tahu kata bukanlah benda yang mudah. Tulis tu dia, tulis tu ta, qaf, waw, alif maksurah, mudah je tulis. Kalau nak tepek dinding pun boleh. Kita pernah tengok banyak kedai-kedai yang tepek ayat si budina, wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Tu ayat si budina, hak takwa kat tu. Banyak kedai-kedai yang ambil ayat ni, gantung di dinding dia nak wilak nego laku, nak wil orang masuk kedai ramai. Ramai orang guna ayat-ayat ni, wak gapo ni, wak buka go tu, buka go ni, baca piye tu piye ni. Tetapi yang Tuhan nak ni, ia bukan ditulis, bukan dikatung di dinding, bukan baca masa tertentu, ketika tertentu. Tapi yang Tuhan nak, kita ada takwa di dalam hati 24 je. Ada, sentiasa ada bersama kita. Ittaqillah haitsu ma kunta, takutlah kepada Allah di mana sahaja kamu berada. Situ yang Tuhan nak wisapa sebenarnya. Nak ada, nak ingat semua di hati kita, setiap tingkah laku kita, gerak-geri kita, ada Allah Ta'ala duk tengok. Allah Ta'ala nampak, Allah Ta'ala tahu kelakuan dan perbuatan kita. Tu nak wisapa situ, wahai muslimin muslimat. Bukan mudah. Masa semaya kita boleh ukur diri sendiri. Masa yang kita munajat Allah Ta'ala, kalau orang telefon masa tu, ikutlah alik sana pada po'o, alik sana pada pucakan, alik sana pada nayuk lagi. Kita tak akan ambil telefon kalaulah dia telefon masa kita semaya. Kita ketepikan semua urusan kita untuk munajat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi ramai juga yang semaya dah telefon tak ambil orang telefon, tinggal habis segala kerja percum ke apa. Tapi masa dia duk semaya munajat Tuhan, hati dia duk pergi tubik luar pada sejik, pergi rata lah pada tempat dia duk semaya itu. Allah, tu boleh ukur, wahai muslimin muslimat. Ukur kata lemahnya dan dhaifnya takwa kita dalam hati kita. Masa kita munajat Tuhan tu pun kita dah lagi hati kita gikut lain perak-perang. Kalau masa lain tak ada kena royak dah. Masa kita nak kecek, masa kita nak buah, masa kita makan, hak tu kho lagi lah kita lalai dan galiknya. Masa yang kita nak baca Alhamdulillahi Rabbil Alamin,
Nah, duk iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Duk minta dia, nah duk ihdinas siratal mustaqim. Dia lagi hati kita perak lagi luas saja. Duk ingat lagi urusan dunia lain lagi. Allahu akbar. Ini satu-satunya muslimin muslimat yang dikasihi sekalian, ukuran yang menjadikan kita rasa takwa kita tu lemah, dan memanglah adanya penyakit di hati kita tempat yang takwa nak duduk sini. Kalau kita baca dah semaya dah sahabat radhiyallahu anhu aja, dan ramanya sahabatnya semaya supaya dengan tokok kayu sehingga burung marijak atas kepala dia. Tak tahu kata orang ke pohon kayu kerakung dia dik. Ada juga sahabat lain yang masa dia tu nak ada panah dalam satu peperangan, ada panah dikenakan di lebih kawasan pohon dia betih dia tu, maka dia royak kepada bomo bomo zaman dia zaman Nabi tu ada bomo yang peracam masa orang berjihad berperang, ada bomo lagi royak kepada bomo, kata hey bomo, mung nak boleh panah tu nak anak panah dekat di betiku tu boleh, tapi minta saya mung ke aku maya. Ya Allah akbar. Boya takbir tu bomo duk tak ada cocok abak kebah apa. Tak ada guna supaya ngayas seluk kalau zaman kita ataupun obat yang kebah tak sewi sakit dan sebagainya. Tetapi dengan dia tu khusyuk dalam semaya, dengan dia tu hati dia 100% dengan Allah Ta'ala, dia tidak rasa sakit sedikit pun. Apa yang bomo duk dia ambil pisau, ambil gapo duk duk panah daripada betih dia, sehingga dia sudah semaya. Dia tanya, sudah dah ke momo? Momo kata, sudah dah. Rasa aku dah buat tadi nak sakit ke? Dia kata, wallahi aku tak ada rasa gapo pun, kerana aku duk lazat dengan munajat Allah Subhanahu wa taala. Allah tu hasmaya muslimin muslimat. Kalau kita nak pergi hal lain lagi panjang lagi, tapi yang boleh buat khulasahnya, kita ada takwa kita di hati kita, di setiap gerak-geri kita. Wak gapo pun wak gilah, tapi ada takwa sebagai yang mengawalkan. Ada takwa, benda yang mari dukung kita semasa kita buat segala gerak-geri. Barulah sapa kepada ayat yang Tuhan kata, jikalau kamu bertakwa kepada aku, nescaya aku akan jadikan kepada kamu furqana. Pertama ayat makhraja, yang ada keluarnya, adanya fasila, boleh membezakan benar-benar dan benar yang batilnya. Dan juga ada katanya najat, iaitu akan dapatnya keselamatan dunia dan akhirat dan sebagainya. Terus tamat ni. Muslim-muslimat sekalian, jika kita bertakwa kepada Allah, ulama ni tafsir yang mana kita berdua ni ada tengok dalam kitab, 3 makna boleh, 3 perkara. Boleh jalan keluar daripada kesusahan masalah tu masalah ni, maka Allah Ta'ala boleh jalan keluar. Ada kata fasla atau fasila, nak membeza yang mana betul yang mana salah. Dan ada kata najata, keselamatan, kejayaan, kelepasan. Maka 3-3 tu comel molek belaka, tapi syaratnya in tattaqullah. Itu perkara yang pertama muslimin muslimat sekalian. Ada lagi, tak cukup lagi Allah bagi, ada lagi yang Allah Ta'ala akan kurnianya kalaulah seorang hamba tu ada takwa. Yang kedua, wa yukaffir ankum sayyiatikum, iaitu Allah Ta'ala akan hapuskan kesalahan kamu, Allah akan hapuskan kejahatan kamu. Allahu Akbar. Besarnya kelebihan dan balasan dari Allah Ta'ala. Nak ampun kepada kita. Siapa kalau tidak ada salah dan silap hidup di dunia ni? Boleh dikatakan tiap-tiap hari kita ada salah dan silap, kerana manusia tidak sunyi pada salah dan silap. Al-insan la yakhlu min al-khata'i wan nisyan. Khata', salah silap ada, tapi sebaik-baik yang salah silap kena bertaubat kepada Allah SWT. Maka apabila kita ada bertakwa kepada Allah, satu alat yang kita takwa kepada Allah Ta'ala, insya-Allah perkara yang baik-baik lagi akan datang kepada kita jika kita benar-benar bertakwa
kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Maka dengan ini dulu dan sebagai pusingnya yang pertama, insya-Allah kita akan sambung di pusingnya yang kedua, serta di akhir pusingnya yang kedua ni kita akan buka soalan nanti. Itulah saja dulu, kita berhenti sementara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. بأول مرة وقعت عليه عيوني تاليا أحسست فيه. Alhamdulillah wa bihi nasta'in. Allahumma salli ala Muhammad. Alhamdulillah, muslimin muslimat sekalian, kita duduk dalam ruang Qur'ani jannati. Hari ini ayat yang ke-29 surah Al-Anfal, berkenaan dengan keampunan dosa, berkenaan dengan menghapuskan kesalahan kesilapan kita, dan dengan tetapi dengan syarat kita bertakwa kepada Allah SWT. Besarnya, tingginya, mahalnya, harganya dan takwa kepada Allah Ta'ala, hingga orang yang bertakwa digelarkan kata orang muttaqin, dan orang muttaqin akan mendapat pangkat yang tinggi. Dari Allah Ta'ala. Juga ulama ada katakan takwa iaitu antaja'ala bainaka wa baina azabillahi wiqayah. Takwa bahawa kamu menjadikan antara kamu dengan antara azab Allah tu wiqayah, penyekat, penepih, duduk tengah, iaitu dengan kita beramal suruh Allah dan kita meninggalkan larangan Allah SWT. Maka apabila kita ada takwa kepada Allah Ta'ala, Allah Ta'ala dah jalan keluar ataupun keselamatan, kejayaan, dan juga sebagai pembeza di antara yang baik dan yang jahat. Syarat bertakwa. Dan laginya wa yukaffir ankum sayyiatikum, Allah akan hapuskan kesalahan kita, kejahatan kita. Kesalahan kita dan kejahatan kita. Wa yaghfir lakum, Allah beri keampunan dosa pula. Allahu akbar. Besarnya balasan yang jika seorang hamba tu ada takwa kepada Allah Ta'ala. Kesalahan dimaafkan, dihapuskan, dosa diampunkan. Kita nak gapo lagi muslimin muslimat sekalian? Kita duk seorang hamba Allah Ta'ala bakpo boleh masuk syurga, bakpo kena azab dalam neraka. Maka kena azab neraka kerana ada dosa, boleh masuk syurga kerana amal ibadat yang banyak dan dosa dan ampun dihapuskan. Maka dengan itu muslimin muslimat sekalian, sangat-sangatlah kita perlunya pada pengampunan dosa dan penghapuskan kejahatan, kesalahan kita. Maka apabila kita mendapat perkara ni, alhamdulillah lah, insya-Allah lah kita akan termasuk dalam golongan orang berjaya, insya-Allah SWT. Maka dengan kita, syarat kita bertakwa pada Allah, akan mendapatnya balasan dari Allah Subhanahu Wa Ta'ala yang begitu besar, kerana akan mendapat pengampunan dari Allah Ta'ala tersendiri. Tambahan lagi yang Ustaz Ahmad bayak dah, iaitu kifarat. Kifaratkan kesalahan dan dosa-dosa, termasuk juga ampun. Yaghfir lakum, ampunkan dosa-dosa. Allahu Akbar. Di mana dosa, wahai muslimin muslimat yang kasih sekalian, dosa-dosa ni kita buat benda yang Tuhan tak kena, Tuhan marah dosa. Maka dengan kita takwa ini, Tuhan nak sanggup, Tuhan janji kata dia nak hapunkan, dia nak kifaratkan, dia tak asyik ambil salah. Itu makna ampunkan. Apa ya tu? Kalau kita dengar hukumnya dunia lah, orang yang mungkin 10 tahun kena guk misalnya, 20 tahun kena guk, dapatnya daripada raja, daripada siapa ke yang berkuasa, nak apai dia, rasa mujur dia tu, rasa keluarga dia pakak suka, pakak gembira kerana orang dalam keluarga dia, ayah dia, tok laki dia dan sebagainya, dapatnya apa ya tu, ataupun dah keampunan, ataupun lepas daripada kesalahan. Tu kalau dah duduk dunia 20-30 tahun ya, pada besok sampai mati tu ya, dunianya boleh
boleh nak masuk gok dan sebagainya tu. Tapi hak Tuhan ni, makna Tuhan kifaratkan dosa, Tuhan hapuskan dosa, maknanya kita selamat daripada neraka Allah Subhanahu wa ta'ala. Ada lagi ke benda yang kita takut daripada neraka Allah Ta'ala, hai muslimin muslimat? Kita takut, ada lagi ke azab yang kita takut lebih pada neraka Allah Ta'ala? Yang mana panah dia itu lebih berganda daripada api dunia 99 ganda, wahai muslimin muslimat. Nabi kata api ni lah 100 panah dia tu, Tuhan satu gear saja panah api dunia, dan 99 lagi panahnya api neraka Allah Subhanahu wa ta'ala. Api dunia, api sama ada api gas, api hak dia mula buat teri besi, api hak dia mula buat gotu goning. Kita nampak tu pihak rumah bakar, pihak ada tempat mana bakar, kita nak masuk dekat siapa 4-5 minit tu tak boleh dah. Rasa panahnya muka kita tu, kena tubik jauh sampai puluh-puluh minit. Api dunia hak kita nampak besar, hak nampak hebat, hak nampak panas tadi, hanya satu gear saja, wahai muslimin muslimat, daripada 99 gear lagi yang Tuhan nanti nak bakar ahli neraka Allah. Lepas tu kalau kita, Tuhan kata aku nak beri selamat daripada dosa, dengan automatiknya iaitu selamat daripada neraka aku, wahai hamba aku. Tak say kau, siapa tak say, wahai muslimin muslimat? Siapa tak say yang kepada janji yang Tuhan beri ini, wahai muslimin muslimat? Tak ada siapa tak say nak beri Tuhan tu kifarat dosa dia. Tak ada siapa tak say nak beri Tuhan tu ampunkan dosa-dosa dia. Maka kliklah kepada ayat mula-mula pada ayat tadi, takwa, wahai muslimin muslimat. Takwa. Jadikanlah kamu sebagai hamba yang bertakwa kepada Allah. Allah Ta'ala ni yang maha pengampun, tawabun, ghafurun, afuun, rahimun. 45 nama yang sakut paut dengan hak ampun dosa, hak kasih belah, hak pemaaf dan sebagainya. Sebab itulah kita yang bersalah, kita yang telah bersilap, janganlah kita liar dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita yang pernah duk beromok dengan maksiat-maksiat, kembalilah dan jadilah tempat yang kita nak hati kita yang penuh dengan dosa, titik-titik dosa, ambil takwa buh situ. Ambil takwa, masukkan tempat-tempat yang berdosa, yang titik-titik banyak, supaya dia jadi cerah, diampunkan dosa kita, menjadi hati kita putih bersih, lebih pada kain putih yang kita bawa beli kedai lagi, wahai muslimin muslimat. Muslimin muslimat sekalian, apabila kita bertakwa kepada Allah Ta'ala, dapat jalan keluar, dapat pembeza, dapat keselamatan, Allah ampunkan dosa, hapuskan kejahatan. Maka apabila kita dapat perkara ni, insya-Allah kita akan dapat kejayaan, selamatlah daripada api neraka, azab neraka Allah Ta'ala, dan akan mendapat syurga Allah yang penuh dengan nikmat-nikmat Allah Ta'ala. Maka di akhir ayat ini Allah SWT firman kata, wallahu dzul fadlil azim. Allah Ta'ala mempunyai kelebihan yang amat besar, yang amat banyak. Maka kelebihan Allah Ta'ala yang Allah Ta'ala nak beri kepada seorang hamba yang mana tak habis-habis, benda tu tak habis. Tuhan nak beri kepada siapa, Tuhan tidak tengok kepada seorang itu kaya, Tuhan tidak tengok kepada seorang itu berpangkat besar, seorang tidak tengok, Tuhan Allah Ta'ala tidak tengok kepada keturunan orang tu rening dak sekali. Bahkan kepada siapa saja Allah Ta'ala nak beri, maka Allah akan beri kepada orang itu, insya-Allah orang sana akan duduk dalam garis yang baik. Walau bagaimanapun kita kena ada usaha lah. Ada kena mengaji, kena dengar, kena baca, kena rajin buat amal, kena insaf. Banyak-banyaklah perkara nak menjadi kita tu sampai kepada takwa, atau kita nak menjadikan seorang muttaqin tadi. Bukan saja duduk dia, supalah masalah dunia ni. Nak kaya duduk dia, kerja duduk tu malah, gani malah, nak macam mana?
nak ilmu betul tak mengaji, tak pergi mengaji, tak baca, tak nak datang ke mana ilmu. Nah, jadi semua perkara kena dengan usaha. Sebab tu banyak dalam Qurannya bima kuntum ta'malun. Bima kuntum, dengan sebab apa yang kamu duk buat. Mana kita kena usaha. Kita kena kerja, kena usaha untuk nak hasil, nak dapatkan satu-satu perkara dan kelebihan daripada Allah SWT. Walaupun Allah Ta'ala tu banyak kelebihan kurnia dia, tapi bukan saja nak bui dengan duk dia. Walaupun Allah Ta'ala kuasa boleh bui, tapi sunnatullah dalam mentadbirkan kawan dia ni, mana kena ada sebab kita duk kerja, sebab kita duk usaha, akan mendapatlah kebaikan dan kejayaan kita dalam hidup dunia, lebih-lebih lagi kejayaan kehidupan dalam kehidupan kita di hari akhirat nanti lah. Sanis. Tambahan lagi Ustaz Ahmad ayat ni, iaitu Zul Fadlil Azim, Allah Ta'ala yang mempunyai kelebihan yang besar. Tuhan sandar kelebihan semua kepada dia. Sebab itu antara istilah ajarnya kita perlu dapat nikmat. Misalnya umur sudah umur besar merema comel kita digalakkan supaya kata hadza min fadli rabbi. Nak wisanda kelebihan, segala kelebihan kurnia nikmat tadi kepada Tuhan. Tak sewi kata kawai cari beg. Kawai cari beg tendek oleh ni rumah ni. Kawai ada periksa buat rumah kawai hak dah cara masa tu dah. Allah, yang ni hak tu pas belakang. We ada kalimah mula-mula tubik mulut apa demo puji kita hadza min fadli rabbi. Anak demo jaya belaka 4-5 ni orang, masya-Allah, hak ni habis periak, hak ni jadi gotu, hak ni jadi gani. Hadza min fadli rabbi. Wisanda situ banyak wahai muslim. Yang kata kawai pandai, tak ada dah. Nak tanya hak perak nak tanya kawai. Jadi duk sana kita yang ni. Semua itu kita sana kepada Allah Subhanahu wa taala. Kerana dialah yang memberi kejayaan yang sebenar kita kepada keluarga kita, kepada anak cucu kita. Itu dia panggil sebagai khulasah daripada ayat 29 daripada surah Al-Anfal. Mudah-mudahan kita dapat faham bersama, dan insya-Allah selamat kita akan buka soalan pula kepada penonton yang mana adanya soalan nak berkongsi boleh. Ada nak kongsi, nak mari royak ataupun nak tanya, kita buka peluang daripada pihak rumah, dipersilakan. Sementara ada soalan Ustaz Ahmad bicara kelebihan yang Allah Ta'ala beri kepada hamba dia ni amatlah banyak sekali. Fadl, kelebihan yang tidak kita boleh nak hitung, tak boleh. Kelebihan yang dia antaranya Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya, dari mana abang tu? Dari Tabah. Tabah. Ada apa nak soal tu? Dan nak pusat sikit nak pusat tanya kata. Ya, silakan. Ya. Masalah baru ni ada milih Laksamana kan? Ya. Pilih cara Laksamana kohok negeri baru ni kan? Ya. Lepas tuในฐานะkita ni orang Islam. Ya. Tak. Orang Islam ni kita dah mengada Laksamana kita harus edahnya. Ya. Lepas tu boleh kalau kita nak terima Laksamana kok manusia buat ni. Ya. Lepas tu kalau kita disahkan terima dah. Ya. Sekali terima lah. Ya. Ada sesuatu dengan email kita. Ya. Tanya satu dulu. Satu soalan hak abang dah. Ya. Ya. Ya, tak apa dah. Ya. Nanti dengan jawapan dah, insya-Allah. Ya. Ya, assalamualaikum. Ya. Waalaikumsalam. Ya. Soalan Laksamana dah. Supaya abang ayat mula-mula tu lah kata kita ni semua tak ada siapa ikat kata Laksamana nak kita, iaitu Allah Quran, iaitu kalamullah. Ada siapa ingkar kalamullah sebagai dustur, sebagai tamanun kepada kita umat Islam. Itulah yang Allah Ta'ala suruh kita berpegang, suruh ambil wak jadi guna untuk kita hidup, sama ada hidup peribadinya, hidupnya keluarga, dan hidupnya dalam masyarakat dan negeri. Cuma masalah hak adilan ni, masalah kita ni berada di bukan negeri yang bukan Islam.
Dari bukan Islam memanglah kita nak ambil Quran wak tamanun tak boleh lah. Sebab kita ni orang yang pergi teraju kerja bukan Islam. Cuma yang ulama dia kesempatan kita sebagai aqalliyah, dia panggil aqalliyah ni orang yang congklum noi. Kita orang kurang, orang sikit lah 10% berapa siapa orang Islam dalam negeri. Yang ulama ala keluar sikit untuk nak mendapatkan keamanan, untuk nak mendapatkan bebasan dalam nak kerja benda-benda agama kita ni. Kita pernah dengar dulu dah tak boleh orang nak pakai hijab dulu. Dulu orang yang dikara cakap apa nak pukul ramabat tu dah. Bak pecacun pun tak boleh nak pakai kain kelubung, kain tudung. Maka dengan cara yang kita guna katalah demokrasi lah, kita kata tamanu ni demokrasi baca hati petai dah. Apa ambil gapo yang dikata lah tamanu hak negeri kod mai lah. Tadi dengan usahanya daripada wakil ayat kita duk usaha duk kecek dalam sepha duk gapo boleh dapatnya gapo, dapat pakai hijab siapa lah ni anak-anak sekolah boleh pakai hijab, orang kerja mau sakitnya di tempat pejabat boleh pakai hijab. Tu antaranya. Kita tidaklah kata tamanu ni ada tamanu lain lebih pada Al-Quran, tak ada sama sekali. Tapi dalam keadaan yang kita ada lolong ni, keadaan lolong ni, benda kita boleh buat sekadar nak membelakan kebebasan kita dalam beragama. Kita nak situ je lah ni. Tak ada siapa main sekat kita semayang tamanun tidak melarikan kita untuk ceramah macam-macam ni. Tak apa dah. Kita ingat kata kalau kita banding ingat zaman Nabi di Mekah lah. Sampai ayat di Mekah, ayat Madinah, ayat lain-lain pula dah. Ayat tu Mekah pasal ni, ayat tu di Madinah pasal lain. Sebab tu dah dia panggil kena fiqhul waqi'. Kena fahamความเป็นอยู่kita waqi'. Hakikat yang kita duduk learning, kita nak duduk pasal mana dalam keadaan yang kita tidak ada kuasa, dalam keadaan yang kita tu adanya minoriti ada bilangan sikit tak apa 10% sebagainya, kita nak duduk pasal mana, itu satu cara-caranya. Cara-caranya yang kita boleh buat. Kalau kita tak itu langsung, tak masuk campur langsung, mungkin tidak ada benda yang mari duk hak-hak kita mungkin tergadai. Tidak ada benda yang mari duk belakan hak-hak umat Islam kita. Itulah bagi saya, wallahu alam. Selamat tambah apa lagi? Muslim sekalian, berkenaan dengan tamanun tu tak ada siapa mungkin kalau orang Islam gika kata hincop wallah alam lah mungkin yang ada kalau yuka hak ni kata hincop hak ni lebih baik pada Quran tu tak boleh lah tak boleh lah hanya semua perkara tu sebagaimana Dr. Ani Hayat tadi kata untuk nak berjalan dalam negeri yang kita ni kelum sikit mana lebih baik daripada tidak ada hak langsung ke apa, kita boleh sikit sebanyak. Itulah jangan pergi kata hak ni lebih pada Quran nak ganti Quran tu, tidak sama sekali begitu. Wallah alam. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya. Dari mana kak tu? Ya. Amada Nago. Ada apa nak tanya tu? Bukit Ustaz nak handphone Ustaz boleh dah nak tanya buku yang panjang sikit Ustaz. Buku panjang ya. Ya. Boleh tak ambil telefon Ustaz belang mai dia jeput. Ya. Ustaz Mak. Nombor apa tu? Nak Ustaz mana tu? Ustaz ni lah, Ustaz Anas, Dr. Anas ni lah. Dr. Anis. Ya, saya 081 081 478 2872 72. Ya. Ustaz, itu dua masa mana ni? Boleh telefon boleh hari ni pun insya-Allah boleh ya. Lepas pada mina dah. Lepas pada tu rekan insya-Allah dah. Ya insya-Allah ya baik. Ya. Waalaikumsalam. Sama-sama ya. Waalaikumsalam warahmatullahi ya. Jika ada lagi soalan daripada penonton ataupun nak kongsi boleh nak kongsi panggil fikiran buah fikiran dia dipersilakan dah. Assalamualaikum. Ya. Waalaikumsalam. Ya, dari mana kak tu? Nago. Ya, ada apa nak tanya tu? Nak tanya
pengantar beli barang kedai apa tu barang konten mak ni dah. Ya. Tu tu yang ambil weh dijual sekali pula. Ya. Lagu mana tu? Tuai kedai tu. Yang jualของแถมอยู่ว่าสุกุ แต่ยอของแผนติดที่ของอะไรแบบนี้ไงยอดึงออกแล้วก็ยอเอาไปขายอีกทีนึงนะแล้วก็มาเนอะ Ya. Nanti dengan jawab apa deh? Ya. Assalamualaikum. Ya, sama-sama. Ya. Waalaikumsalam warahmatullahi. Ya. Ramai awak sikit. Berkenaan dengan konten ni bagi yang mari dah misal kata beli kat apa ni bui so lagi tambah dah. Sini tem nung misalnya dengan harga yang ada siap dah lah dah. Tiba-tiba kedai ni ambil barang ni becek dengan harga dulu juga. Misal kata 20 kok misalnya dah 20 kok beli satu ya tem pula satu jadi dua. 20 kok boleh dua. Dua jebur, dua bekas, dua apa lah tak. Tiba-tiba jual becek dengan harga 20 kok tu tak kena lah. Kalau nak becek jual tu 10 kok tak ada apa lah. 20 kok kedua waksa tu jadi mahal dengan harga cuan promotion ke apa nama tu dengan dia buat dah di kotak dia tu dah beli so gratis so. Tiba-tiba pergi becek buat harga $10. Wallah alam lah mengikut saya nampak kata itu tak betul kerana pada masa dia promotion dia kosna dia murah sikit kena sinkang kena bagi dia free pun ada dia kita pergi jual tu tak kena dengan cara dia lah masa dia tulis dah free kalau arak ke ada kita kerana jual zat majanan bagi free kita pergi jual tu tak kena dengan matlamat waktu pasal hak tuwe wak atau barisak wak dulu boleh lah Ustaz ni tambah sana. Ya, lebih kurang itulah dah iaitu supaya kita kecek marilah dah amanah harga jual dah. Tu yo klik situ habis. Ayat amanah itu kecek hak amanah lo wa takhunu amanatikum tu amanah orang jual kena ada di situ dah tanjaban hak orang pukai dah. Katalah. Kemudian kalau ada lagi mungkin ada 4-5 minit lagi bagi kita berdua pada hari ini boleh lagi penonton daripada muslimin muslimat di rumah tu boleh nak tanya nak soal untuk kita boleh kongsi bersama. Assalamualaikum. 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 Ada salah faham sikit tu lah ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, atau dari mana abang tu? Ya, saya kata kemarinnya hari warna tu ada orang majlis kita agama Islam, majlis agama Islam. Majlis agama Islam baiklah. Yang tak piti puak dia puak Islam dia lah. Majlis dia tu pakai doa tu doa apa. Pelakar si hak ngaji pondok dulu tu lah mana dah kira tu betul tu. Tu dia berukur mana tapi buat betul tak. Yang kedua saya tanya saya wite ni kita buat 3 selalu mana baik awak dua. Buat 2 buat 1. Macam tu lah saya tanya. Dua soalan alhamdulillah dah. Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pasal ni siap. Masalah berkenaan dengan berdoa, maknanya nak berdoa pada bukan orang Islam lah dah. Doa kepada orang bukan Islam boleh berdoa seperti berdoa apa ni untuk Tuhan hidayah ke dia, boleh. Pada orang bukan Islam seperti mana dalam bersing dah. Kalau apabila orang Islam bersing, dia bersing ceng, orang bersing kata alhamdulillah. Orang yang mendengar sunat dia kata ya rahamukallah. Tapi kalau lah orang bukan Islam bersing, kita yang dekat dia tu kita kata yahdi kallah atau yahdi kumullah, Allah hidayahkan kepada kamu. Boleh doa tu, doa juga tu. Doa cara berbentuk supaya Allah hidayahkan pada mereka. Wallah alam lah isi doa tu gapo dia nak doa tu boleh kita berdoa atau nak ajak nak doa boleh minta pada siapa, lebih lagi supaya anak yang masuk Islam dah ibu bapa tidak Islam lagi boleh nak berdoa di waktu malam-malam hari, ya Allah dia tunjukkan bukakanlah hati dua ibu bapa dia supaya masuk Islam, boleh berdoa. Tidak berdoa kepada mengampun dosa lah. Ya Allah ampunkan dosa dia tu, dia ni yang bukan Islam tu tak boleh.
Nah, wallah alam. Nah. Betul itulah deh. Kemudian hak witir sama deh. Ya. Hak witir ni hak ayah tanya tadi hak mana afdal. Sebenarnya ada dua hadis. Hadis ada dua cara tu. Saya semaya witir tu ada hak wak satu saleh, adanya wak dua saleh. Sebab Nabi ni ada dia semaya witir lebih ada 3 pun ada kadang-kadang. Siapa 5 rakaat witir ada. Kadang-kadang ada kata dia bagi 2 so. Ada juga yang dia pernah buatnya 5 tu 1 saleh pun ada juga. Pentingnya benda ni luah. Benda ni kita boleh amal dua-dua tak ada apa. Kalau hadis pasal mari berbagai-bagai cara pasal ni boleh. Kalau boleh kita amal dua-dua tak apa. Supaya dengan doa-doa juga. Doa zikir-zikir dalam sujud dalam gapo. Bukan subhana rabbil a'la. So mana lagi doa-doa lain. Apa ni? Subuhun kudusun rabbul malaikati war ruh subhanadzil jabaruti wal malakuti wal kibriya. Kalau afdal kat mana afdal kita apa ni tukar-tukar. Tukar-tukar. Boleh kita amal berapa hadis. Ada 2 cara. Kita boleh gilir wak 2 untuk kita boleh amal 2 hadis. Lebih afdal pada orang wak 1 hadis. Begitu juga doa supaya kau biasa mi Allahu liman hamidah. Ada rabbana walakal hamd. Ada rabbana lakal hamd. Ada Allahumma rabbana walakal hamd. Ada juga Allahumma rabbana lakal hamd. Pak wafah. Afdal orang wak pak pada orang wak so. Pada rabbana lakal hamd semata dia tak ada amal 3 lagi. Itulah rekah-rekahnya hadis mana syarat sahih dua-dua lah syaratnya. Sahih dua-dua. Kita boleh amal juga hadis yang satu lagi untuk kita dapat dinamakan orang yang beramal dengan sunnah Nabi SAW yang dapat dengan hadis sahih dengan cara serata-ratanya. Allah. Ya, macam mana Dr. Anis tadi dalam kitab Syarah Riyadhus Shalihin oleh Syekh Muhammad Utsaimin. Yaitu apabila doa ke wirid ke apa nama saja, apabila ada hadis berbilah hadis, banyak-banyak hadis, kita beramal dengan semua tu lebih baik daripada kita beramal seperti mana doa lepas pada i'tidal tadi Rabbana lakal hamd Rabbana lakal hamd hamdan katsiran tayyiban mubarakan fih pun ada mil as-samawati wa mil al-ardi wa mil man syi'ta min syai'in ba'd pun ada banyak. Begitu juga doa-doa yang sebelum nak wisalah lepas pada tahiyat, banyak-banyak doa mana kita beramal dengan banyak-banyak hadis lebih baik pada kita beramal 1 hadis. Begitu juga semai witir. Jadi dua-dua dalil ada berlaku. Boleh kita nak buat 3 rakaat 1 saleh dengan hanya 1 tahiyat. Dan di rakaat 3 saja, tidak buat sepuluh maghrib lah. Bukan rakaat kedua buat tahiyat, rakaat 3 tahiyat tu sepuluh maghrib tu dak lah. Ada ulama katakan buat lagu tu makruh kerana pergi serupa dengan maghrib. Dan kita boleh buat juga 2 rakaat kemudian 1 rakaat pun boleh. Kalau 2 rakaat tu jadi rakaat kedua tu ada tahiyat, kita wisalah, kemudian 1 rakaat pula ada tahiyat pula, saleh pula pun boleh. Kedua-dua tu warid daripada Rasulullah SAW berlaku. Kita beramal dengan dua-dua tu lebih baik daripada amal sama-sama gitu. Allah alam. Ada lagi 3-4 minit ya. Putus. Boleh muslimin sedang menuntut telefon masuk semula. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya, dari mana abang tu? Daripada Sungai Godok. Sungai Godok, ya. Ada apa nak tanya tu? Nak tanya masalah apa. Saya sebut rekod, saya kata guru saya ulas, dia sebut rekod tu. Fabi ayyi ala rabbikum tukadziban. Apa makna dia Ustaz? Ya. Itu saja Ustaz. Ya, terima kasih soalan tu dah. Ya, baik. Assalamualaikum. Ayat yang abang kita tanya iaitu fabi ayyi ala rabbikuma tukadziban. Dalam surah Ar-Rahman maka dengan yang manakah tanda-tanda kebesaran Tuhan yang kamu itu berdua, iaitu jin dan manusia itu mendustai. Dengan nikmat yang manakah, dengan tanda-tanda kebesaran yang manakah yang kamu tak mengaku, hamba-hambaku muslim jin dan manusia yang mu tak mengaku atau hak ni bukan hak Tuhan dah. Tu sebab dalam ayat Ar-Rahman ni, surah Ar-Rahman dia raya Tuhan menjadikan laut adanya masing, adanya tawar, lepas tu adanya bainahuma barzakhul la yabghiyan, antara laut hak tawar dengan hak masing tu adanya sekat teh. Ali atas pukul tengok, masya-Allah nampak jelas. Hak mana hak ni masing, hak ni
hak ni apa ni tawar. Dan ada ayat tu juga kecek hak apa ni Tuhan wi kita boleh belayarnya apa ni bahtera perahu boleh pergi mana situ perang sampai ke Mekah dulu kita kata. Banyak nikmat-nikmat yang Tuhan sebut tadi. Tuhan tanya, hei jin dan manusia hak kafir tu, hak tak beriman lagi, ada lagi kau nikmat Tuhan ataupun kebesaran Tuhan yang kamu dusta, yang kamu tak mengaku atas hak Tuhan? Sedangkan orang-orang kafir Mekah Abu Jahal, Abu Lahab, orang tanya, man khalaqas samawati wal ard, barang siapakah yang jadikan langit bumi? La yaqulunallah, nescaya mereka jawab kata Allah. Ngaku. Tapi mengaku dah bila sembah berhala, dia minta daripada tokong dia, na'udzubillah. Tu Tuhan mari nak tanya apa puluh kali tanya nak yam sebut 2-3 nikmat. Tanya nikmat hak aku sebut saat ni ada hak mana hak bukan aku, hak mu dusta. Gi pula 2-3 nikmat royak pula tanya pula ada ke 2-3 nikmat tak ni hak orang lain buat pada aku, yang memberikan nikmat tadi lah pada aku. Kecek nak tanya teka juga nak semua hamba kata tidak ada nikmat ya Allah yang diberikan melainkan daripada kamu sahaja ya Allah. Tu ya tujuan dia Allahu a'lam. Muslim-muslimat kerana masa tak ada dah kita cukup dengan apa ni soalan saat ni kerana masa tak ada, tapi nak sama sikit lagi dan sebagai apa ni dengan ayat fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban, tidak salah saya dalam 33 kali. Masyaallah. 33 kali tu tanya nikmat Tuhan, nikmat mana lagi go Allah Taala wi kepada muhi manusia hijing tukadziban, kamu mendustakan. Ayat Tuhan bila dalam syurga, bila kenikmat dalam dunia ni, bila tanya pula fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban, mana tidak ada alat mana pun wahai Tuhan yang kami dustakan. Kita kena mana tak boleh kita mendustakan mana-mana nikmat daripada Allah SWT. Dan dengan itu sebagai untuk kita menjadi seorang hamba Allah Taala dan sebagai apa ni akan dapat kejayaan dan keselamatan dan kemenangan di akhirat, dunia dan akhirat nanti insya-Allah taala. Kita kena bertakwa serta kita kena mengucap tahmid alhamdulillah, tidak mendustakan nikmat-nikmat Allah SWT. Insya-Allah kita akan selamat. Itulah saja untuk hari ini dan masa sudah habis. Wa sallallahu ala nabiyina Muhammad. Wassalamualaikum warahmatullahi. بأول مرة وقعت عليه عيوني